Tapi kalau kita sihat, rumah besar, anak pun semua berjaya, tapi Allah tak redha dengan kita, kita lah orang yang paling celaka. Dan kebetulan rumah tu ada masalah, kita bagi bantuan. Jadi bila perlu, dari segi material kita akan bantu. Tapi yang kita lebih fokus ialah supaya orang tu berilmu. Sebab dengan ilmu lah, harta yang paling mahal ialah ilmu, bukan duit. Sebab dengan ilmu kita boleh bawa sampai ke akhirat. Harta tak boleh bawa. Kemudian dengan ilmu kita senang nak jaga dia. Tak payah letak dalam peti besi kan, tak payah pakai CCTV. Dengan ilmu duduk kat dada. Tapi nak bila dapat harta susah nak jaga. Letak dalam peti besi, simpan, takut orang rompak kan. Jadi antara ilmu dengan harta, ilmu yang lebih mudah dijaga dan ilmu lebih besar manfaatnya. Sebab itulah Nabi kata bila man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak dia jadi baik di sisi Allah, bukan sisi manusia. Apa yang Allah bagi? Allah bagi dia faham agama. Allah tak bagi harta kalau Allah nak orang tu baik. Kalau dengan harta manusia boleh jadi baik, Qarun lah orang yang paling baik. Sebab dia antara yang paling banyak harta. Kalau dengan kuasa boleh menjadi manusia baik, Fir'aun lah baik. Tak, Allah nak Nabi jadi baik, Allah bagi Quran pada Nabi. Dan Allah nak umat Nabi Muhammad baik, Allah suruh Nabi bagi Quran pada umat dia. Jadi kita, itulah kerja kita, menyambung tugas Nabi. Kami datang ni, sebab apa kami datang? Sebab tanggungjawab kami sebagai orang beriman ialah kena sayang kepada orang Islam yang lain. Tama-tama yang sakit, yang ditimpa musibah, kami kena sayang. Macam mana kami nak sayang kalau kami tak jumpa, tak ziarah, tak? Kan? Tak berkenalan. Ya. Satu, kami nak buktikan kepada Allah kami beriman, iaitu kami sayang pada saudara kami. Walaupun jauh, walaupun susah, kami datang. Yang kedua, kami nak bersyukur kepada Allah. Kami nak dapat juga nikmat apa? Nikmat ziarah orang sakit. Saya mewakili semua, kami sangat gembira, sangat seronok dapat ziarah abang. Sebab apa? Sebab Nabi kata siapa yang ziarah orang sakit, 70,000 malaikat akan berdoa untuknya. Siapa yang tak nakkan? Doa malaikat dimakbulkan. Dan bukan seorang, 70,000. Dan kami ni musafir daripada Kuala Lumpur, doa kami dimakbulkan insya-Allah, kata Nabi. Jadi kami berdoa pada Abang Abdul Mu'in. Ya. Dan Kak nama apa? Aisyah. Aisyah. Ya. Semoga Allah beri kekuatan iman, Amin. kekuatan kesabaran untuk menghadapi ujian. Kita hidup tak lama. Ya, betul tak? Abang stroke kan, tapi bila mati hilang stroke, betul? Hilang stroke. Tapi kalau orang tu sihat, dia ada penyakit dalam hati, cinta dunia, bila mati penyakit itu tak hilang. Allah akan soal di akhirat besok. Kan? Jadi jangan risau pasal sakit fizikal. Jangan risau. Sebab dengan sakit fizikal itu sebenar tanda Allah sayang. Allah nak ampunkan dosa. Allah nak tinggikan derajat kita. Kenapa kita nak sedih? Betul tak? Dan Allah pun sebut dalam Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Apa yang moga-moga yang kamu tak suka sebenarnya baik. Mungkin Kak tak suka kan dapat suami ditimpa musibah macam ni kan, tapi Allah kata dia baik. Sebab Kak ada suami yang sakit, kami datang. Kalau suami sihat, kami tak datang. Betul tak? Subhanallah kan? Kami datang ni, alhamdulillah kami dapat berkenalan. Kami dapat buktikan kepada Allah kami sayang pada semua. Yang miskin kami sayang, yang sakit pun kami sayang. Alhamdulillah. Jadi bagaimana perasaan Kak jaga suami dah 8 tahun? 7. Dia nak masuk 8 lah. Sepanjang untuk jaga suami macam ni kan lah. Ada suka, ada duka. Macam tu lah. Jawapan dia macam tu lah. Duka tu sebab apa? Susah nak buat. Kalau dah berak, orang guna jamban elok pun ni, kita nak cuci tas ni. Dia 90% Kak buat, buat bayangkan tengok. 90% dia 10% je. Dia ambil kipas, semua dia mesti otak okey. Sebab dia boleh tengok TV, macam dia ambil remote, kipas dia boleh guna control sendiri. Telefon pun dia boleh main, kita terus charge bateri pasal dia tak boleh bergerak. Tu yang saya kata dia 10%, 90% Kak buat. Dia macam makan nasi tu dia boleh ambil sendiri. Ni cuba bayar tengok orang duduk atas ni, kita kata kita buang air besar kan. Kita nak buang susah. Dia sabar je lah, pergi mulut tu bising juga. Bohong kalau tak bising.
Bohong je, aku tak bisi. Tapi Nabi kata dalam satu hadis, jangan tengok pada orang di atas kamu. Betul yang tu. Maksudnya orang sakit lebih pada suami Jangan lagi. tengok pada orang di atas kamu, tapi tengoklah orang di bawah kamu. Supaya apa? Kamu akan menjadi orang yang bersyukur. Kalau kita tengok orang sihat, kita tak akan bersyukur. Kenapa Allah bagi suami aku? Kita akan banyak merungut. Tapi bila kita tengok orang lagi teruk, ya Allah, bersyukurnya Allah masih sayang pada aku. Sebab tu saya tengok, saya beritahu yang budak tu umur 24 tahun. Kak mungkin dia bantu anak kan, betul. Tapi dia buat kerja sorang-sorang. Dia cuci najis mak sorang-sorang, dia angkat mak dia mandi, dia sorang-sorang. Dia lelaki pula. Jadi saya tengok kak sedih, tapi tengok dia lagi sedih. Tapi saya nak beritahu sebenarnya itulah tanda Allah sayang. Jadi yang duka 10% buang. Sebab Allah sayang. Allah, saya beritahu, kalau bapa kita beritahu dia sayang pada kita, kita sedih ke gembira? Sedih ke gembira? Macam mana? Kalau apa? Kalau bapa kita beritahu pada kita, nak, ayah sayang pada kamu, sedih ke duka? Nak seronok lah. Seronok 100% ke 90%? Kalau saya 10% ada ayah sayang kat kita, memang kita seronok lah. Okey. Ayah sebut sayang kita dah seronok 100%. Tapi kadang-kadang ada juga dia buat yang kita tak suka kan? Ayah itu baru ayah. Kita dah seronok 100%. Sekarang Tuhan nak bagi kita berdekat. Aku sayang pada kamu, tapi cara Allah sayang, Allah bagi suami sakit. Sekarang nak seronok 100% ke 50%? Tak nak boleh. Saya kalau Ustaz, saya nak mencelah sikit. Saya tak kalau suami saya sakit, Ustaz bukan Ustaz tengok. Saya diberi ujian lagi. Ayah saya potong kaki dua-dua di kampung. Saya tak boleh balik. Kalau saya balik pun petang saya nak patah balik sebab suami saya tak boleh nak tidur kat kampung. Ayah saya duduk tak katil macam ni juga. Dua-dua kaki tak ada. Lepas tu abang saya dua ulang adik jaga. Ujian memang saya berat jugalah ujian tu. Okey, suami kenapa? sana ayah. Kenapa kau rasa berat? Adakah Allah tu tak kesian pada kau? Ya, tidak. Dia macam ni. Dia kita rasa berat sebab apa? Sebab kita rasa kita kena buat. Betul? Saya nak tanya, kita mampu tak nak jaga suami sorang-sorang tanpa izin Allah? Kami malah kita ingat Allah Tak ada. mampu, kita tak Tuan mampu. Allah kalau kita kuat sampai tak ni. Kami boleh datang sini daripada Kuala Lumpur. Kami langsung tak ada kudrat, tak ada kehendak, tak ada kemampuan. Allah yang gerakkan kami. Jadi bila kita fikir, kita yang kena buat, kita stres. Tapi kalau kita fikir, aku tak mampu buat ni, tapi dengan izin Allah, kun fayakun. Kekuatan dia bagilah. Ya. Makna apa tu? Kalau kita tawakal pada Allah, bapa aku sakit kat kampung, suami aku kat sakit kat sini. Engkau yang bagi sakit, engkau lebih tahu kemampuan aku. Aku tak mampu balik. Aku nak jaga suami, ini tanggungjawab aku. Dan tanggungjawab isteri yang kena utamakan suami. Ya Allah, engkau tahu. Habis kita. Tak perlu kita stres. Allah tak akan beban benda yang di luar kemampuan kita. Kalau bapa sakit kat sana, suami sakit kat sini, kita tak mampu nak pergi semua kan? Allah tahu, Allah tahu. Jangan risau. Ya Allah akan ambil kira pada kita mampu pergi, tapi kita tak pergi. Itu berdosa. Kak sekarang terikat dengan tanggungjawab suami. Itu adalah kewajipan agama. Kak duduk sini tak ziarah bapa sebab Allah yang suruh. Jangan risau. Aku serah pada engkau ya Allah. Engkau bagi bapa aku sakit, engkau bagi aku. Ini setakat aku mampu. Dan engkau lebih mengetahui. Abang pun cakap kan, ada berapa 8 tahun kan, Kak pun dah usaha macam-macam, tapi Allah tak bagi sembuh. Apa hikmah dia? Allah tahu tak? Kak dah usaha dan Kak pun nak sembuh. Allah tahu tak? Okey, kenapa Allah tak bagi sembuh juga? Allah pandang dah. Allah Pandang lah. Allah pandang kita. Allah pandang. Tapi apa hikmah dia? Hikmah dia sebenarnya Allah nak bagi yang terbaik pada kita. Bagi kita rasa tak baik, suami terus sakit kan? Tapi bagi Allah yang terbaik untuk kita, suami terus sakit. Allah lebih tahu. Sebab tu di ayat yang saya baca tadi, kalau apa yang kamu tak suka sebenarnya baik untuk
kamu. Sebab apa? Dia wujud Allah kata apa? Allah tahu apa terbaik. Kita rasa yang terbaik suami sihat. Tak. Allah kata yang terbaik suami sakit. Berapa ramai yang bila suami sihat, kadang-kadang suami sihat, suruh buat tu, suruh, ya Allah, baik suami aku sakit macam ni. Tak, betul. Kadang-kadang kita sakit kan, kita rasa rimanya sakit. Tapi bila kita sihat, macam-macam kena buat tanggungjawab kita kan. Ya Allah, baik sakit macam tu. Jadi Allah sebenarnya lebih tahu apa terbaik untuk kita. Apa terbaik. Sebab itulah pertama bila Allah bagi musibah, kena sangka baik pada Allah. Engkau sangat sayang pada aku. Engkau Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau engkau tak sayang, engkau tak buat macam ni. Cuma aku belum tahu apa hikmahnya. Sebab itulah sabar ni ada 3 jenis kan. Sabar ada 3 jenis. Satu, sabar untuk melaksanakan perintah Allah, solat ke kan. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan larangan Allah, berhenti mengumpat, berhenti buka aurat kan. Yang ketiga, sabar musibah. Dan sabar dalam menghadapi musibah ada 3 darjah. Pertama, kita sabar je lah. Apa makna sabar? Sabar ni ialah tahan marah, tak marah. Lepas tu tidak berumur. Okey, tapi hati tak puas. Itu sabar yang paling rendah. Okey, sabar yang tinggi sikit, tak marah, mulut tak merungut, hati redha. Sabar yang paling tinggi, sekali, tak marah, mulut tak merungut, hati redha. Tambah satu lagi, syukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau bagi sakit, pasti ada hikmah, aku redha. Itu dengan kita sebut Alhamdulillah, maka darjah sabar kita paling tinggi. Saya tahu Kak, saya pandai bercakap, tapi Kak yang menanggung, betul tak? Nanti Kak kata dalam hati, Ustaz ni pandai cakap je kan? Ya, saya nak cakap apa lagi? Saya cakap berdasarkan ilmu kan. Bila saya ditipu musibah, saya akan rasalah kan? Betul. Orang kata apa? Bahu yang berat mata mandang. Berat. Tak apa pun, boleh buka hati. Bahu yang nak pikul ni bukan. Ya, betul. Orang tengok sekejap akan mati. Betul. Saya mata memandang Kak bahu yang betul. Tapi itu bukan hadis Nabi, itu hadis Itu pepatah Melayu. Betul. Sebab itulah Nabi kan. Nabi, cuba tengok Nabi. Nabi dalam keadaan buat kerja dakwah. Kerja tu bukan kerja dia. Bukan nak jadi kaya pun. Kena maki kan. Kena letak isi perut unta. Lepas tu mak bapak daripada awal lagi tak ada. Lepas tu pakcik dia Allah matikan. Lepas tu isteri dia Allah matikan. Lagi bertimpa hujan kan. Tapi sebenarnya itu semakin Allah sayang, semakin Allah bagi hujan. Dan saya yakin Allah lebih sayang pada Kak dan suami daripada saya. Sebab tu ujian pada saya tak seteruk Kak. Saya ucapkan syabas pada Kak. Sabar 8 tahun kan. Semoga Allah kuatkan iman dan tingkatkan, InsyaAllah. Semoga Allah tingkatkan kesabaran kakak dan juga suami. Inilah Allah nak bagi redha ni. Memang susah. Itulah nilai syurga. Syurga bukan setakat solat. Berapa ramai yang solat, bila Allah uji dia, tinggal solat. Bila Allah uji dia, mengamuk. Jadi syurga nilai dia sangat-sangat mahal. Nak rasa puas dengan apa yang Allah bagi, walaupun itu musibah. Kak dah ada peluang ni, betul tak? Saya belum ada peluang. Ujian saya kecil je. Okey Kak, saya minta maaf kalau ada yang terkasar, saya bergurau. Jadi kami daripada pihak Pertubuhan Ulama Dakwah mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, sebab sudi menerima kami sebagai tetamu. Sebenarnya kami datang ni, yang pertama kami nak buat baik pada kami. Buat baik sebenarnya, bila kita buat baik pada orang, sebenarnya kita buat baik pada diri kita sendiri. Jadi kalau kami tak berjalan, kami tak ziarah, sebenarnya kami buat ke perkara yang tak baik pada diri kami. Kami buang masa kan. Jadi terima kasih banyak-banyak sebab sudi menerima kami sebagai tetamu. Dan kami sekali lagi kami doakan semoga Allah tetapkan, istiqamahkan hati Kak, iman Kak dan suami, supaya terus dapat menerima musibah ini sampailah kita semua dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala.